Pertama dan selama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan kita pada malam ini dan kita diberikan nikmat oleh Allah apa yang kita pohon selama ini. Wa balighna Ramadan, kita telah dapat insya-Allah. Cuma pada malam ini mengambil kesempatan di atas tema yang kita berikan pada tahun ini. Tema bagi tahun ini Ramadan 1433, kembali kepada fitrah Islam, kembali kepada fitrah hamba, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Rum ayat ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah muka kamu kepada agama yang benar, agama fitrah, agama Islam, yang mana telah Allah letakkan fitrah tersebut, ketetapan tersebut ke atas makhluk-makhluk yang diciptakannya, dan tidak ada pertukaran di atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah, kata Allah, agama yang lurus. Akan tetapi ramai manusia tidak mengetahui. Apabila kita menyambut Ramadan dan kita berpuasa, merupakan fitrah. Disebutkan oleh Tuan Imam dalam solat Isyak tu tadi, puasa ni bukan saja agama-agama samawi, agama langit berpuasa, bahkan agama wada'i, agama ciptaan manusia. Sejak daripada tu Adam, manusia telah mula berpuasa. Nabi Nuh berpuasa, Nabi Daud berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Allah Zakaria berpuasa, bukan saja menahan makan dan lapar, bahkan tak boleh berkata-kata. Kalau bercakap maka batallah puasanya. Nasib baik kita boleh bercakap, kalau tak batal, pakat batal, bunyi horn dekat kereta saja. Semua berpuasa. Nabi Musa berpuasa. Itu agama yang mana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam agama Buddhism, mereka berpuasa, menahan diri 2-3 hari, bahkan tak boleh makan haiwan yang berdarah dan juga rempah. Begitu juga agama Hinduism berpuasa. Dalam agama Hinduism, kalau tak puasa 4 keping roti canai, bila puasa 2 keping roti canai, dia kurang sikit. Kalau agama orang Buddhism, orang Buddhis, dia terlampau ketat. Bagi agama Hindu terlampau longgar. Dalam puasa Islam ini dia ikut fitrah. Fitrahnya tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat, tidak terlalu payah, tidak terlalu mudah. Kita tidak pernah mendengar orang-orang dalam Islam bila berpuasa meninggal dunia, tak pernah. Yang biasa kita dengar, buka puasa meninggal dunia, pernah. Dia tertelan biji tamar. Sebab itu bila orang tanya, ustaz, apa hukum letak tamar dalam mulut, batal tak puasa? Tengok dulu macam mana, dia letak je ke atau dia kunyah, ditelan. Kalau dia letak, tak batal. Biasa bila nak azan, dia ambil tamar tu letak dalam mulut, azan dia kenyang, dia telan. Nasib tak baik, dia telan dan mati syahid. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita rujuk kepada fitrah, kita kembali kepada fitrah, kita susun tazkirah kita daripada hari pertama sehinggalah akhir dalam keadaan bersilibus mengikut fitrah, bukan dia gaya bebas. Sebab itu kita nak biar tema itu terarah, kita kembali kepada fitrah yang telah Allah ciptakan. Fitrah kita bersih, kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian kita besar, kita aqib balik, kita mula melakukan dosa dan kesalahan. Ramadan kita cuci dosa, kita kembali kepada fitrah bersih, kepada fitrah diri kita yang sebenar, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu apabila kita sebutkan apa yang dikatakan puasa itu fitrah, solat juga fitrah, agama-agama lain juga ada yang dikatakan sembahyang, iaitu fitrah. Apa yang kita kata tutup aurat, tutup aurat ini dalam kitab lama dan baru, Taurat ataupun Injil, Old dan juga New Testament, mengatakan tutup aurat mereka sama macam kita, fitrah. Dan Islam datang meraihkan fitrah
Dan fitrah ini kita lihat pada malam ini ramai. Inilah fitrah. Kerana fitrah manusia, dia suka ramai. Yang kedua, dia suka banyak. Ini fitrah manusia. Bila ramai, dia rasa hebat. Bila banyak, dia akan pulun. Ini sifat manusia. Dia suka kepada fitrah. Dan sebab itu mana-mana masjid, malam pertama Ramadan, AJK akan buat mesyuarat tergempar. Apa dia mesyuarat? Dia akan bincang nak besarkan masjid. Minggu kedua dia bincang balik. Kita tangguhkan dulu. Akhir daripada Ramadan, keluar satu keputusan daripada atas kuasa masjid, kita kekalkan masjid yang ada. Kenapa tuan-tuan? Dia kembali kepada fitrah. Mula-mulanya sikit, dia banyak, dia sikit balik. Itu yang disebut oleh Piramli. Dia kata, satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Tarawih tu tuan-tuan. Salat tarawih. Mula ramai, tengah sikit, ujung tinggallah tiang. Bab itu maknanya dia kembalikan berfitrah. Dan kita meraihkan fitrah. Kita mencari apa yang disebutkan oleh Allah daripada tazkirah yang dibacakan oleh Tuan Imam tu tadi. Banyak perkara yang boleh kita ambilkan sebagai peringatan kepada kita. Suka ataupun tidak, bila kejumpa dengan Ramadan yang baru, umur kita semakin kurang setahun. Kalau 43 tahun, sekarang 40. 43 tahun kita meninggal, berbaki bagi kita 3 tahun ke depan. Bukan bertambah, ya, dari sudut angkanya bertambah. Jumlah sebenar kita semakin kurang menuju kepada kematian. Inilah peringatan, inilah tazkirah. Dengan menjelangnya Ramadan, kita masuk Ramadan, berapa ramai sahabat kita tak dapat bersama dengan kita, pergi meninggalkan kita, tak bersama dengan kita tahun ini. Cuba kita bayangkan kalau tahun depan kita tidak dapat bersama dengan Ramadan lagi, macam mana keadaan kita. Dan sebab itu, dalam kita memahami perkara ini, Islam meraihkan fitrah kita. Kita berhenti sekejap, kita dengar tazkirah. Tuan Imam tadi baca tuan-tuan, satu salam, satu salam, cuma dua, satu muka surat je, separuh. Assalamualaikum. Kalau masa belajar dulu, kalau di Pakistan, dipanggil malam Syabina. Satu malam 10 juzuk. Tarawih dia habis dekat-dekat habis sahur tu, 10 juzuk. Nak ceritanya bahawa apa yang kita dengar tu, kalau kita nak tazkirahkan cukup banyak. Inilah fitrah. Sebab tu Rasulullah SAW mula melakukan tarawih tengah malam. Tengah malam. Kita lepas isyak, Nabi lepas pukul 12 malam, Nabi pergi ke masjid, Nabi bersolat. Apabila beberapa orang sahabat tengok Nabi bersolat, dia ikut belakang Nabi. Hari kedua semakin ramai yang ikut Nabi, sebab sahabat semalam beritahu pada sahabat yang lain. Hari ketiga Nabi tak keluar, sehinggalah masuk waktu solat subuh. Habis solat subuh bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa tak keluar seperti malam sebelumnya? Nabi menjawab, kalau aku lazimkan solat ini berjemaah bersama kamu, aku takut menjadi wajib kepada umat akan datang. Sebab itu diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga buat cara sendiri. Di zaman Umar Al-Khattab, Umar satukan berjemaah dengan seorang imam. Maknanya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, Nabi buat 8, kemudian Umar buat 20. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, yang tak solat. Maknanya kita meraihkan yang 8, alhamdulillah. Yang 20, alhamdulillah. Yang buat 8, jangan kata kawan yang buat 20 tak betul. Yang buat 20, jangan rasakan bahawa ganjaran kita lebih banyak daripada yang 8. Dua-duanya sunat, dua-duanya perkara yang diamalkan oleh Nabi. Dan sebab itu dia fitrah. Sebab itu ulama bertanya, apabila Nabi tutup solat malam dia dengan tarawih, di manakah qiyamul lail Nabi? Pada 12 malam ke atas. Itulah bayangan apa yang kita sebut apabila Nabi Ramadan dia namanya tarawih, itulah dia qiyamul lail Nabi di luar daripada Ramadan yang ditutup dengan solat sunat witir. Sebab itu dia merupakan perkara biasa yang dilakukan oleh Nabi, yang mana kita ambil ianya sebagai perkara yang cukup besar dalam kehidupan kita. Dan
Apabila kita pergi kepada fitrah, inilah ada fitrah Islam, kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan diri kita, kita mengambil kesempatan dengan sisa-sisa umur yang ada untuk kita memperkemaskan lagi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyambut Ramadan, yakinlah tuan-tuan bahawa Nabi pernah menyebut, apabila Nabi nak menaiki mimbar, tangga yang pertama Nabi menyebut amin, tangga yang kedua Nabi menyebut amin, tangga yang ketiga Nabi menyebut amin. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mendengar kamu menyebut 3 kali amin, apakah maknanya? Sesungguhnya aku telah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Tangga yang pertama Jibril menyebut, celakalah orang yang mendengar nama Muhammad disebut tidak berselawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi Tuan Bilal sebut-sebut tu, yang kita berselawat ramai-ramai, itulah dia selawat kata junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha bi'asyr. Barang siapa berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Allah berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Dan ketika Nabi nak menghembuskan nafas yang terakhir, Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Nabi yang sudah hampir biru. Dia mendengar dengan jelas Nabi menyebut, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dalam keadaan yang sangat kritikal, Nabi masih lagi memikirkan tentang umatnya dan bagaimana rasa sayangnya. Nabi takut-takut umatnya tak mengikut jejak langkahnya. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita menyebut nama Muhammad bin Abdullah, maka lengkaplah kalimah syahadah, lengkaplah rukun Islam, lengkaplah keimanan, maka segala kerja buat kita Allah berikan pahala dengan menyebut nama Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, Jibril kata, celakalah orang yang ada mak bapak, tiba-tiba dia tak buat baik dengan mak bapak dia. Berbuat baik dengan mak ayah ada 5 keadaan. Yang pertama, ketika hidup, kalau kita anak masa sekolah, pastikan belajar habis. Kalau dah kerja, tengok keadaan mak ayah. Lebih-lebih nak raya ni, untuk anak kita 5-6 bulan dah siap baju kakak, kuku, kika, kuka, macam-macam yang mahal-mahal. Ibu di kampung dia tak tanya pun, 2 hari lagi nak raya, mak dah ada baju. Siapa nak buat tuan-tuan hari raya buat baju raya? Tak dipandang. Yang kedua, ketika sakit, sakit yang biasa, sakit yang biasa, iaitu sakit yang biasa, demam dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat orang bukan Islam lebih baik dalam melayani mak bapak dia. Seorang pemuda di zaman Umar Al-Khattab, dia kata, wahai Umar, aku ada ibu yang sudah tua, makan aku suapkan, minum aku minumkan, kemana aku pergi aku dokong di belakang bahuku. Ibuku ada penyakit, dia menghidapi penyakit busung, aku hirup nanah daripada perut ibu aku dengan mulut aku. Wahai Umar, dah bolehkah aku masuk syurga Allah? Umar menjawab, wahai lelaki, apa yang engkau lakukan sehingga ibumu meninggal dunia? Belum lagi dapat membalas sebutir susu yang engkau hirup daripada puting susu ibu kamu semasa kamu masih kecil. Belum lagi, belum lagi. Ini kalau kita lihat, berbeza apa yang disebutkan. Apabila kita beri anak kita makan minum, kita nak dia besar dan berjaya. Berbeza bila kita sakit. Anak beri kita makan, beri kita minum, dalam hatinya letak satu perasaan, mak ayah aku ni 2-3 hari matilah. Inilah apabila tidak dapat anak yang saleh. Yang ketiga, ketika mak ayah sedang nazak, anak-anak yang ada pendidikan agama, dia tahu tanda-tanda orang nazak. Orang apabila nazak, ini yang Nabi sebut, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, tolong aku menghadapi kepedihan mati, mabuk mati. Nabi mengambil tangannya, celup dalam bencana air, Nabi sapu mukanya, ya Allah sakitnya. Nabi yang tak berdosa nak meninggal pun sakit. Ketika itu perlukan ada anak, anak yang boleh baca Quran, anak boleh baca surah Yasin, suratul Ra'du, sendang roh itu keluar. Anak yang boleh titiskan air di bibirnya, anak yang boleh mengajar ayah, mengucap ayah, mengucap.
Ketika nazak yang keempat, apabila mak ayah meninggal dunia, sudahkah kita sediakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak yang boleh berdiri dekat depan solat jenazah untuk kita, memandikan jenazah kita, kafankan jenazah kita, mengusung keranda kita ke kubur? Ini persiapan yang saya sebutkan. Pelajar saya 12 tahun, ayah meninggal, Allah berikan rezeki pada dia anak yang saleh, kena langgar dengan bas ekspres, suami isteri meninggal, kerja jual bihun saja tepi masjid, berapa sen sangat. Dia menyebut, ustaz, kami tak pandai sangat Quran, kami nak anak kami baca Quran, biar kami mati dia boleh membaca Yasin untuk kami. Allah bayar tunai permintaan dia. Dia kena langgar bas ekspres, anak 12 tahun pergi kat depan jenazah, tuan imam, ini jenazah ayah saya nak solatkan jenazah untuknya, boleh tak tuan imam? Dia doa bahasa Melayu pendek doanya, satu masjid menangis tuan-tuan, ya Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kami, golongkan dia ya Allah di kalangan orang-orang yang soleh. Satu masjid menangis. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Dia bercakap, dia berdoa dengan hati rasa tanggungjawab, umur 12 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ini solat jenazah. Bagaimana solat-solat yang fardu anak kita, kita tegur-tegur sikit-sikit sepenuh Ramadan ini. Allah tak tanya berubah atau tidak, Allah tanya dah tegur ataupun tidak. Dah tegur, perubahan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, setelah meninggal dunia, tuan-tuan, pada malam ini ibu bapa kita yang dah meninggal dunia, kita duduk sekejap, kita renungkan, kita fikir, agak-agak mak ayah aku di alam barzah ni dia gembira tak? Kalau dia tak gembira, kenapa? Apa tanggungjawab kita untuk mengembirakan mereka? Maknanya kita kena ingat, kerja baik kita mereka dapat pahala, kerja jahat kita dia akan dapat dosa, dan mereka akan diazab oleh Allah wal-iyazubillahi ta'ala. Jadi anak yang soleh itu 5 tuan-tuan yang disebutkan. Yang terakhir Jibril sebut, Jibril kata, celakalah orang yang jumpa Ramadan, habis Ramadan, tiba-tiba Allah tak ampunkan dosanya. Ketika mana di awalnya rahmat, tengahnya pengampunan, hujungnya Allah ampunkan, bebas daripada api neraka. Ini yang selalu kita tulis dekat dinding-dinding van proton jenazah. Satu yang kita kena faham, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Ini poin dia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga, orang ini benar-benar berjaya. Sama macam kita bebas daripada api neraka di hujung daripada Ramadan, idqun minan nar, bebas daripada api neraka, kejayaan pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut ketika mana pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dirantai, tiba-tiba Allah tak ampunkan dosa kita. Tanda pengampunan, lihatlah kesan daripada tarbiyah daripada Ramadan, pendidikan di Ramadan, dia menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah Islam, fitrah agama Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan sentiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam semua keadaan, semua aspek, apa jua masa, apa jua ketika, bukan dia fokus tumpu pada hari bulan tertentu. Kita tunggu bila mari ganjil 10 akhir ramai, genap tak ramai. Tuan-tuan, Lailatul Qadar boleh berlaku dalam bulan hari-hari yang genap. Nabi cuma hint saja 10 malam akhir, genap ataupun ganjil bukan urusan orang-orang yang beriman, yang diperintahkan supaya berpuasa. Sifatnya dia akan sentiasa konsisten, istiqamah daripada mula Ramadan
tengah Ramadan, hujung Ramadan, habis Ramadan. Itulah orang-orang yang beriman, yang sampai kepada apa yang disebutkan. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu menjadi semakin cermat dalam kehidupan. Kita nak kehidupan kita lebih cermat. Kita makan halal atau haram, balik rumah kita tengok keadaan rumah kita, isteri kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita. Kita cermat dalam semua aspek, bawa mereka kembali kepada fitrah Allah, fitrah Islam. Saya rasa cukup sekarang itu. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, saya cakap cuma 15 minit je. Tazkirah tak perlu lama, sekejap je, tapi dia perlu selalu. Macam makan, dia tak perlu banyak, tetapi perlu kerap. Orang sembahyang 5 kali, kenapa? Sebab orang makan pun 6 kali sehari semalam. Jadi sesuailah dengan fitrahnya. Kita beri yang fizikal, kita kena beri dengan yang rohani. Kalau orang kata, Ustaz, kuliah masjid saya maghrib 5 kali sebulan, hebat Ustaz. Tak hebat tuan-tuan. Kenapa tak hebat? Kalau roh kita makan 5 kali sebulan, fizikal kita makan 30 kali sebulan, dia tak seimbang. Boleh tak tuan-tuan kita makan nasi sebulan 5 kali? Boleh tuan-tuan. Boleh mati tuan-tuan. Begitu juga dengan hati. Hati tu dia perlu dicuci selalu. Kan? Itu kita buat gotong royong. Saya dengan Datuk Musafar dalam tandas, kita cuci lubang tandas. Pakai berus kawat, letak zip, gosok, tak boleh kembali kepada asal. Kenapa kita tahu lubang tandas tu kotor? Sebab kita beli warna putih. Kenapa dia kotor? Sebab di situ ada najis. Kenapa? Dia perlu dicuci selalu. Sedangkan manusia, dia bukan makan karat besi, dia makan nasi. Tapi bila dia mengalir di lubang tandas, dia mengalir di situ, tak dicuci, lama-lama dia akan karat. Ini yang Nabi sebut, apabila kita buat kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, dia akan ditulis, digoreskan di hatinya 1 titik hitam. Tetapi kalau dibiarkan, dia akan bertambah. Kalau bertaubat, dia akan bersih kembali seperti sedia kala. Kalau buat balik, zida fiha hatta ta'lua qalbahu. Kalau dia ulang balik dosa yang sama, dia akan semakin banyak menutupi hatinya. Dibelah oleh doktor, nampak merah hatinya, tetapi hakikatnya dia gelap dengan apa yang dipanggil kalla bal rana. Perkataan ran di situ ialah karat-karat dosa yang perlu kita cuci. Untuk apa tuan-tuan? Kembali pada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Imam tadi bila jadi imam kat depan kita diri, tuan-tuan, orang yang hafal Quran ini kalau meninggal jasadnya tak hancur tuan-tuan, insya-Allah. Ini bukan main-main manusia ni. Yang hafal Quran depan kita ni meninggal, jasadnya tak hancur. Itulah dia Al-Quran. Tempias Al-Quran bila bermain dalam dada kita, itu baru dihafaz, belum lagi dipaham, belum lagi diperjuangkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempiasnya cukup dahsyat bila Al-Quran itu dibaca. Ya salam, kita dengar kat belakang suratul Anfal dibacakan. Hebatnya macam mana Allah tunjukkan pada kita kesan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hati kita semakin lembut dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Saya mohon ampun jutaan kemaafan kalau ada kesilapan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.